balik sebab dia ada problem tu. Try masuk balik. Try masuk balik. Siapa yang terkeluar tadi tolong masuk balik. Dia ada technical problem, tak tahu kenapa tu. Azri pun terkeluar tu. Sekejap saya tengok dekat handphone pula macam mana ni. Kenapa terkeluar. Okay. Yang terkeluar masuk balik je, tak ada masalah. Okay. Sebab dia ada technical problem apa benda dah. Okay. Kita akan mula sekarang. Okay. Off ruangan chat. Okay. Off ruangan chat. Tak payah lagi nak chat. Okay. Sebelum tu ada satu benda saya nak. Azri pun terkeluar. Okay. Saya nak share dekat awak untuk yang kelas yang belum belum tahu lagi. Okay. Untuk kelas yang belum tahu lagi, nanti siapa yang belum tahulah, selepas ini selain daripada dalam Google Classroom, saya akan masukkan bahan, okay, dekat sini. Okay, saya akan masukkan bahan. Kalau kelas saya tu boleh akses melalui Google Classroom lah. Okay, saya akan masukkan bahan dekat ni. Okay. Dia punya link untuk ke site ni, awak tengok dekat ruangan chat, jangan tulis apa-apa. Okay. Okay. Okay, untuk ini link untuk pergi site ni. Okay. Site ni, dalam site ni saya dah sediakan. Okay, dekat sini ada video teknik menjawab. Untuk awak buat rujukan. Okay. Kat sini awak klik je lah apa dia semua teknik menjawab yang ada kat situ. Okey, nota apa yang kita dah belajar. Okey, nota apa yang kita dah belajar semua sekali. Okey, tapi cuma nota ni saya keluarkan video supaya dia tak berat lah dalam site ni. Video awak pergi dekat link yang saya bagi tu. Okey. Ni semua nota tahun 5, tahun 6, okey, tahun 4 pun ada. Tahun 4 pun ada tapi tahun 4 ni sukatan baru. Kalau awak ada adik je tahun 4, boleh lah share dengan dia. Okey, buku teks semua. Okey. Siapa yang tak bawa balik buku teks hilang tu boleh je rujuk dekat sini nanti. Okay, dan juga ada beberapa latihan online yang sebenarnya dalam kelas saya tu dah ada dah. Okay, ni tahun 6 nya. Dalam kelas saya tu dah, yang dalam Google Classroom tu dah ada. Awak jawab dulu, lepas tu recordkan kat sini. Okay, aduh siapa pula yang dah start dah. Cikgu Herman dah masuk dah. Okay. Macam ni lah. Okay. Aku cakap kau buat bodoh je kan. Tutup TV. Okey, ini dalam set ni ada buku, ada latihan, ada buku teks, ada teknik menjawab, ada semua. Okey. Jadi apa yang awak perlukan untuk PKP ni ada dekat sini. Untuk kelas saya yang mana tak boleh salin nota daripada dalam Google Classroom, awak boleh rujuk nota yang saya bagi untuk awak punya untuk awak punya bacaan dan juga nota tu dekat sini. Okey. Untuk kelas saya 6C dan 6E dekat sini. Kelas lain kalau nak guna pun tak ada masalah. Okay, tahun 5 pun ada, tahun 4 pun ada. Okay, awak boleh guna sebagai awak punya rujukan nanti bila kita awak punya exam ni kemungkinan besar. Okay, ni tak confirm lagi. Ni baru kabar-kabar angin, kabar-kabar je lah. Okay, akan ditunda sehingga hujung bulan 11. Hujung bulan 11 barulah awak punya UPSR. Jadi insyaAllah lepas buka sekolah nanti kita ada banyak masa lagi. Sukatan saya dah habiskan untuk tahun 6 ni. Okay, lepas ni kalau lepas ni saya akan buat link dalam Google Classroom. Okay, jadi yang lain tu kena tengoklah link daripada situ. Dan kelas minggu depan bergantung pada keadaan. Okay, bergantung pada keadaan. Kita tengok macam mana. Okay, tapi hari Jumaat akan ada test. Okay, tolong ramai-ramai masuklah untuk buat test tu. Sebab bila buat test tu awak akan dapat sijil. Tapi bukan buat je dapat sijil. Markah lulus dia adalah
32/80. Okay, markah lulus dia 32/80. Okay, untuk minggu depan, untuk hari Jumaat ni 32/80 barulah kita kira lulus. Dan awak dapat sijil. Dekat dalam ni juga, test tu dalam ni saya akan bagi link dalam ni. Awak jawab tak adalah dalam ni. Awak jawab dalam masa sendiri tapi cukup je 1 jam atau 45 minit saya akan tutup link tu. Siapa yang jawab dalam ni sahaja yang dia ada time stamp dekat situ, yang dapat sijil yang jawab masa test tu je lah. Yang dapat sijil, okey. Sijil saya dah sediakan. Petang tu juga awak akan dapat sijil. Okey. Semua yang itu open untuk semua. Okey, tajuk dia daripada tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Cikgu kalau tak lulus apa jadi? Tak lulus markah awak banyak tu je lah. Okay, itu boleh jadi record untuk record awak punya PBD. Dan awak tak lulus tak dapat sijil. Tu je senang cerita. Okay, tak lulus saya tak bagi sijil. Okay, awak jawab je, awak akan dapat sijil. Padlet tu macam mana nak cari cikgu? Tak payah. Padlet tu tak payah. Kalau awak nak masuk Padlet boleh. Padlet dengan yang nota dekat site ni sama je. Okay, masuk dekat nota ni. Masuk dekat site ni. Macam mana nak print? Yang tu kena download dulu. Okay. CJ tu dikira tak dalam PAJSK? Boleh kira, saya dah bincang dengan PK Koko. Okay. CJ tu boleh dikira sebagai penlibatan peringkat sekolah. Okay, boleh dikira. Penlibatan peringkat sekolah lah. Bukan peringkat daerah ke apa. Sebenarnya, cikgu ada apa dalam UPSR? Ada soalan? Tak, sijil tu awak akan dapat nanti. Okay. Awak akan dapat, jadi masa nak jawab test tu, awak kena masuk email yang betul, yang awak, email siapalah, email awak ke, email mak awak ke, email bapak awak ke, tapi benda tu aktif, email tu aktif. Awak jawab sahaja, dapat dia lulus, awak lulus sahaja, petang tu saya akan send sijil terus. Okay, petang tu saya akan send. Okay. Awak pergi je gg.gg, ni tadi saya dah bagi dah. Mana dia tadi? Itu site tu panjang kalau susah nak ingat ni. gg.gg/cikgu. Alah, siapa pula ni? Okay, Cikgu Herman. Okay, kat sini, alah salah pula je. Cikgu bukan cikgi. Apa cikgi pula pergi dia? Okay. Okay, dekat situ ada nota, ada video yang untuk awak buat latihan untuk teknik menjawab. Siapa lagi yang masih mengelabah untuk jawab kertas 2, dekat situ ada panduan dia, panduan ringkas lah. Okay, panduan ringkas. Tak ada, saya tak buat lah panjang-panjang video tu. Nanti lambat nak tengok. Jadi saya buat 1 minit lebih saja untuk awak punya panduan masa nak jawab. Panduan masa nak jawab. Itu saja. Okay. Soalan tu bukan dalam Meet. Memang kita akan jumpa dalam Meet besok. Okay, siapa yang ada saja. Sebab saya akan buat soalan, saya akan bagi link soalan dan juga kod untuk awak jawab. Jadi kod tu dalam ni saja saya bagi. Lepas tu awak jawab je lah terus dalam laptop ni. Dalam laptop awak, dalam handphone awak, tak ada masalah. Okay, lepas jawab, awak submit, awak boleh je terus keluar. Okay, tak ada. Dia yang dalam Meet ni besok untuk kita berkumpul sahaja. Untuk awak dapat awak punya link dan juga password. Lepas awak jawab, dah awak keluar, okey dah, tu je. Dah jawab, awak submit je, saya akan dapat record, lepas tu awak left. Besok hari Jumaat sekejap lah. Okay, hari Jumaat kata paling lama ikut. So lepas jawab memang automatic send pada cikgu. Lepas tu je. Saya akan dapat markah terus. Saya akan dapat markah terus, awak akan dapat markah terus. Bila awak lulus, baru saya bagi sijil petang tu. Okay. Tapi tengoklah bila awak dapat 32 ke atas, insyaAllah awak lulus lah. Okay. Saya akan setkan petang tu awak akan dapat sijil. Bukan masuk je dapat sijil, tak. Kena lulus lah, baru dapat sijil. Okay, dah kita sambung. Okay, kita sambung ke topik. Tadi siapa yang ada site tadi, nak site tu, nota semua ada dekat situ. Soalan tu boleh jawab berapa kali? Berapa kali? Tak dalam dia saya bagi link tu besok 1 jam je. Kalau awak dah boleh jawab 3-4 kali dalam sejam, error lah awak. Okay, soalan banyak juga macam soalan kita peksa lah, 40. Okay, macam soalan kita exam tu. Okay,
kita terus ke tajuk mesin. Tajuk terakhir untuk tahun 6. Okay. Tajuk terakhir untuk KSSR tahun tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak punya KSSR lah. Lepas ni kita dah masuk KSSR Semakan. Tahun 4 dah KSSR Semakan. Topik dia berbeza sikit daripada apa yang awak dah belajar. Okey, untuk tajuk mesin, topiknya senang, mudah dan ada beberapa perkara yang menyusahkan juga. Bila ada keluar pasal skru. Okay, ada cerita keluar pasal skru. Okey, siapa yang tak nampak presentation saya? Ada yang tak nampak? Apa ni? Kenapa dia hilang-hilang sekarang ni? Okey, dah nampak Okey, saya punya slide pula hilang. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Soalan berkaitan mesin dia ada dua. Satu mesin ringkas, satu lagi mesin kompleks. Okey, mesin ringkas, kalau dia tanya berikan maksud mesin ringkas, alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Apa saja alat yang kita gunakan? Walaupun alat tu sebenarnya hanyalah sebatang kayu, okey, sehelai daun. Asalkan dia boleh menjadikan kerja kita lebih mudah dan cepat, ia kita panggil mesin. Okey, apa saja. Kayu, daun, apa kegunaan daun? Mungkin daun tu boleh kita gunakan untuk ambil air. Okey, contoh dia daun pinang tu dekat upih dia. Okey, kipas, daun tu boleh buat kipas, betul. Masak buat daun. Tak dengar suara cikgu? Ada yang tak dengar suara saya. Awak pergi, ada lagi tutorial pin tak pin ni. Okey, awak pergi dekat muka saya. Awak cari nama saya dekat people tu. Okay, cari kat people atas sebelah kanan. Awak cari gambar saya. Nama saya ada dua. Satu yang present, satu yang ada video. Awak pinkan yang present. Kalau tak dengar juga, saya tak tahulah. Okay, okay. Ada. Awak pergi dekat muka saya sebelah kanan tu. Cari people tu. Yang 100 berapa orang tu. Klik. Cari nama saya. Ada dua. Ada 3 nama saya. Satu gambar ada video. Satu gambar muka orang. Muka tu tak payah pin. Pin yang saya tengah present. Okay. Pin yang saya tengah present. Okay. Okay. Tinggal 2 dah. Saya dah live yang dekat handphone. Okay. Saya dah live yang dekat handphone. Okay, betul. Okay, kita sambung balik. Okay, mesin tadi, kayu. Kalau kita gunakan kayu tu untuk, contoh dia untuk kait buah. Daun tadi ada yang cerita masak lah. Okay, sebenarnya daun kalau contoh dia daun upih pinang tu, daun pinang lah tu. Okay, kita boleh gunakan tu sebagai untuk ambil air. Sebab dia sifat dia kalis air. Okay, terdapat 7 mesin ringkas semua sekali yang awak kena ingat betul-betul apa itu mesin ringkas. Okay, dan mesin ringkas ni dia banyak jenis dia, ada 7. Ada lagi yang masuk. Okay, 7 mesin ringkas. Yang pertama sekali satah condong. Okay, permukaan yang disendingkan dengan hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Tertinggal R. Okay, permukaannya berbeza. Ini selalunya kita nampak dekat dalam dekat lori yang nak turunkan barang. Lori nak turunkan barang. Okay, dia guna satah condong ni. Okay, lagi ada juga sebenarnya tangga kita tu pun adalah satah condong. Okay. Okey, memudahkan kita menggerakkan beban dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Contoh dia tangga, jalan raya. Okey, jalan raya bertingkat. Jalan raya bertingkat macam kita punya daripada cyber nak ke Putra Perdana. Okey, tu ada jalan raya bertingkat yang roboh dulu tu, yang runtuh. Okey, flyover tu. Okey, skru. Soalan UPSR pernah keluar pasal skru. Soalannya dia tak tanya apa itu skru. Yang dia tanya ni, berbenang ni. Berbenang ni. Pembenang ni jadi pemboleh ubah dimanipulasi. Okay. Ada 2 skru yang berbeza. Satu berbenang dia banyak. Satu berbenangnya sedikit. Mana yang mempunyai cengkaman yang lebih kuat? Yang banyak ke yang sikit? Yang banyak. Okay. Yang banyak mempunyai cengkaman yang lebih kuat. Betul. Bagus. Terima kasih. Okay. Ramai yang boleh jawab. Okay, soalan dia macam tu. Memang tak ada dalam buku teks tapi itu adalah soalan aplikasi. Dan masa tu ramai yang jawab salah. Sebab benda ni tak ada pun. Tak pernah disebut, tak pernah terfikir pun akan keluar dalam UPSR. Tiba-tiba dia keluar. Dia tak tanya apa itu skru. Okay.
kalau dia tanya apa itu skru, satah condong berlingkar yang dinamakan berbenang. Itu yang dinamakan skru. Okay. Digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan dua kepingan objek. Selalunya kalau macam perabot dia tak guna paku. Cikgu slide mesin apa ni? Ya, jangan tulis lagi, saya nak baca apa kau tulis ni. Cikgu slide mesin tu ni ada. Okay. Semua nota yang tahun 6 ni saya dah lengkapkan dalam yang saya punya site tu. Awak boleh je baca nanti. Okay. Tahun 6, 6C dan 6E jangan lupa buat catatan, buat nota. Kenapa jawab supaya cikgu bagi tahu jawapan? Okey, tak apa, biar. Okey, dah mungkin lambat sampai suara. Okey. Seterusnya tuas. Okey, tuas pula. Dia sebenarnya tuas ada terbahagi kepada 3. Okey, tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga. Okey, soalannya mungkin boleh berkisar ataupun dia fokus kepada namakan tuas, dia bagi objek, namakan objek tu tuas kelas keberapa, ataupun dia bagi tuas, berikan objek dalam tuas kelas pertama. Boleh jadi macam tu. Okey. Tuas ni terdiri daripada sebatang rod yang bergerak pada satu titik yang dinamakan fulcrum. Okey, fulcrum tu yang berubah-ubah. Okey, fulcrum tu berubah-ubah. Dalam satu sistem tuas, dia ada 3 bahagian. Okey, beban, daya dan fulcrum. Jadi beban, daya dan fulcrum ni akan berubah ikut kelas tuas. Okey, stop, check. Okey, mari kita tengok. Okey, ini tuas kelas pertama. Okey, tuas kelas pertama. Siapa on mic ni? Okey. Sekejap, saya cari siapa on mic. Tak ada pun. Okey, siapa yang on mic, tolong tutup. Okey, sebab saya dengar suara saya balik ni. Kalau ikut kat sini tak ada orang on. Siapa pula yang Okey, kita tengok tuas kelas pertama. Tuas kelas pertama, apa yang awak kena ingat? Fulcrum dia dekat mana? Fulcrumnya di tengah. Itu adalah tuas kelas pertama. Okey? Fulcrumnya di tengah. Contoh lain, ketik kuku ni, apa nama dia? Jongkang-jongkit. Fulcrum ni titik perubahan. Okey, titik perubahan. Okey, titik ni. Kita tengok tadi nota ni. Okey, fulcrum tu apa? Ni dekat nota ni ada. Ni. Rod yang bergerak dengan satu titik yang dinamakan fulcrum. Titik ni dia punya titik perubahan yang boleh bergerak-gerak, boleh kita ubah-ubah berdasarkan tuas kelas keberapa. Okey, yang pertama sekali awak tengok tuas kelas pertama, fulcrum di tengah. Okey, contohnya ketik kuku dengan jongkang-jongkit. Daya dekat sini, okey, dan beban dekat ujung. Selalunya kalau beban dekat hujung ni dan daya, contoh macam ketik kuku, gunting, okey, itu tuas kelas pertama. Okey. Okey, kita tengok pula tuas kelas kedua. Okey, ni tuas kelas kedua. Tuas kelas kedua, beban di tengah. Fulcrumnya dekat hujung. Okey. Contoh dia pemecah buah. Ni yang makan buah berangan tu. Buah apa? Yang kita kalau pergi kamera Genting Highland ke apa ke ada yang jual kat tepi jalan tu. Okey. Dekat situ dia ada pemecah buah. Buah apa nama dia? Buah berangan kot. Entahlah, saya tak tahu apa nama buah tu. Yang kita pecahkan dia punya kulit baru kita boleh makan isi dia. Okey, macam kacang tau. Okey, dekat sini beban di tengah, fulcrum di bahagian hadapan. Ada perbezaan daripada kelas pertama tadi. Okey, ni tuas kelas kedua. Okey. Ni tuas kelas kedua, sekarang tuas kelas ketiga. Tuas kelas ketiga, fulcrum pula dekat pangkal. Okey. Fulcrum pula dekat pangkal, daya dekat tengah. Okay, tadi beban dekat tengah untuk kelas kedua. Okey, jadi ingat macam ni. Yang pertama, fulcrum dekat tengah. Okey, tuas kelas pertama, fulcrum dekat tengah. Tuas kelas kedua, apa dekat tengah? Beban dekat tengah. Bila tuas kelas ketiga, daya dekat tengah. Okey, pakai tangan pun boleh kuat tu tangan tu. Okey, kalau kita punya daripada lengan ni, daripada siku sampai ke hujung jari, okey, siku sampai ke hujung jari, siku awak ni jadi dia punya fulcrum. Okay, siku ni fulcrum. Lepas tu awak punya daya, ni dekat awak punya lengan ni. Beban apa yang awak pegang kat hujung tu. Itu adalah fulcrum tuas kelas ketiga. Okay, itu contoh dia. Paling senang nak nampak kat tangan awak. Siapa tak ada tangan? Ada orang tak ada tangan ke? Okay. Lepas tu, contoh lain, penyapit kuih. Ni musim PKP ni, ramai apa?
ramai ibu atau bapa yang memang menunjukkan skill masak masing-masing kan. Lepas tu kejap-kejap buat kuih, kejap-kejap masak, macam-macam resipi lah dicuba masa musim PKP ni. Okay. Lepas tu saya rasa macam banyak je belanja. Musim PKP ni asyik beli benda makan je saya benar-benar. Okay, kejap-kejap ada je. Makannya, kejap-kejap pergi dapur, kejap-kejap pergi dapur. Okay, buat kuih, order nasi, lalas keluar roti. Apa tu? Okay, saya setakat musim PKP ni baru 2 kali lah order makanan daripada luar. Sebab saya nak kurangkan perjumpaan dengan orang-orang yang tidak dikenali. Okay, jadi Foodpanda ke, saya GrabFood ke, saya tak berani lah. Selalu dia letak je makanan tu dekat atas kereta saya, dekat pos tu. Okay, lepas tu baru saya pergi ambil. Okay, kita sambung. Okay, ini tuas. Ingat, tuas kelas pertama tadi fulcrum dekat tengah. Tuas kelas kedua daya dekat tengah. Tuas kelas ketiga daya pula. Tuas kelas kedua tadi beban dekat tengah. Tuas kelas ketiga daya dekat tengah. Okay. Ni apa benda mepek-mepek ni? Tak payah cerita lah pasal orang punya kerja tu, kesian dia. Okay, kita sambung. Tadi dah sampai 3. Ni ada 4 lagi mesin ringkas. Okay, ada 4 lagi mesin ringkas yang kita mulakan dengan takal. Okay, takal ni dekat mana kita senang nak tengok? Sekarang ni susah lah nak tengok. Okay, takal ni dekat mana paling senang sekali kita nak tengok? Okay, tiang bendera, betul. Dekat tiang bendera tu ada takal. Yang kat sekolah kita tu ada 2 yang okey, 1 tak berapa okey. Okey, dekat kabel car, betul. Dekat kabel car pun dia guna sistem takal. Tapi sebenarnya kabel car ni, siapa tu? Siapa tu? Okay. Bingit dengan saya dah pakai earphone. Okey, takal kalau dekat kabel car tu selalunya dia akan lock takal tu. Takal tu tak bergerak dah. Okey, dia lekat dekat kabel, yang digerakkan adalah kabel, bukan takal tu. Bukan kabel tu. Bukan kereta tu. Kereta tu gerak dekat kat kabel tu yang bergerak. Okey, dia tarik. Okey. Seterusnya roda dan ganda. Kalau roda dan ganda, dia tak boleh hidup satu-satu je. Roda saja dia tak boleh hidup. Dia mesti ada roda, mesti ada ganda. Sebab ganda ni guna dia, okey, tutup. Dah cukup. Lift tu banyak kali dah. Dah. Okey, betul lah tu. Lift, bendera. Okey, dia mesti ada pasangan. Roda saja dia takkan boleh bergerak. Okay, kecuali awak buat kerja tak berapa betul lah, awak pergi tolak roda main macam kat kampung. Tapi kalau kat kampung tu roda basikal tu dia ada dia punya kayu untuk gerakkan. Roda dan ganda boleh digunakan untuk apa? Bila awak tulis panjang-panjang macam ni, nanti ada soalan-soalan yang penting saya tak nampak. Okay, roda dan ganda boleh buat apa cikgu? Okey, kalau tak ada, contohnya kat kereta tu, dekat bawah tu dia ada satu rod panjang tu, kita panggil shaft. Okey, dekat kereta tu, kalau benda tu tak ada, shaft tu tak ada, ganda tu tak ada, awak punya roda tu tak boleh bergerak. Okey, kalau roda saja dia tak boleh berfungsi dengan baik lah. Kalau ganda saja lagilah tak boleh, nak berguna untuk apa? Roda tu, ganda tu akan bergerak untuk menggerakkan roda selalunya. Okey, roda yang dipasang pada sepatah rod yang dinamakan ganda, betul lah tu, digunakan untuk menggerakkan atau memutarkan sesuatu objek. Contoh, kalau dekat bengkel RBT tu kita ada spana. Bukan spana yang nganga mulut ujung tu macam tu C tu, tak. Yang spana boleh laras tu. Okay, itu ada roda dan ganda. Pili, okay, pipe air tu, dan juga pemutar skru. Itu contoh dia lah selain daripada kenderaan. Okay, pili air yang kita nak buka tu, okay, itu dia ada roda dan ganda. Sebab dia punya pemegang tu roda, dia punya rod macam sambungkan dia dengan dia punya injap tu adalah ganda. Okay, baji pula. Baji ni adalah satah condong. Okay, baji ni adalah satah condong yang tajam pada hujungnya. Okay, baji ni digunakan untuk memisah, memotong, ada lagi. Okay, memisah, memotong dan menggerakkan. Okay, ataupun memberhentikan sesuatu objek. Macam mana baji ni boleh bertindak sebagai stopper ataupun nak berhentikan objek? Paling senang kita tengok ni dekat penyendal pintu. Dekat penyendal pintu tu, stopper pintu, itu adalah baji. Sebab dia bentuk dia satah condong. Okay, lepas tu
Apa saja yang tajam adalah baji. Pisau, apa lagi, jarum pun baji, gunting pun ada baji. Okay, apa saja yang tajam. Kapak, parang, betul. Okay, itu adalah baji. Soalan baji ni pernah keluar dan yang saya sedihnya dia bagi maksud yang tidak lengkap. Baji tu, apa kegunaan baji? Digunakan untuk memisah dan memotong. Selalunya dia akan tulis tu je, pisah dan potong. Yang memberhentikan tu dia tak nyatakan. Bila satu aspek utama ataupun kegunaan utama baji tidak dinyatakan dengan tepat, jadi jawapan awak takkan diterima. Kalau awak tulis, apa kegunaan baji? Memisah dan memotong. Itu saja, pangkah lah. Okay. Baji tu kegunaan dia lengkap. Memisah, memotong atau memberhentikan objek. Okay, kena lengkap. Tak boleh buat sikit-sikit. Okay, tak boleh buat sikit-sikit. Okay, seterusnya gear. Gear, gear paling senang nak tengok dekat mana? Cikgu, gigi dikira, tak payahlah. Gigi tak kira sebagai baji. Gigi tu kan dah ada kita dah belajar tahun 3 itu kegunaan gigi. Tak payahlah masukkan dalam ni. Pengasah pensel, jam tangan. Gear paling senang tengok jam tangan. Betul Naim. Okay, jam tangan analog lah yang ada jarum, ada jarum minit, jarum saat, jarum apa lagi? Jarum jam. Basikal, betul Ashraf. Paling senang tengok kat basikal. Siapa rumah tak ada basikal? Okay. Pemutar telur, betul. Bagus. Okay, yang itu gear yang kita boleh senang tengok. Okay, yang contoh dia kalau kita tengok daripada jam, dia ada jam yang bergerak cepat, jam saat, jarum saat. Ada yang lambat sikit, jarum minit, dan ada yang lambat, jarum jam. Itu kegunaan gear untuk pastikan jam tu bergerak pada kelajuan yang ditetapkan. Basikal, contoh dia yang mountain bike tu kan, basikal race tu. Macam mana kita nak nak naik bukit, gear apa kita gunakan? Nak jalan yang lurus, jalan landai, macam mana? Apa gear yang kita boleh gunakan? Itu adalah kegunaan dia. Kalau basikal biasa tu dia ada gear juga, tapi untuk menggerakkan sahaja. Okay? Untuk menggerakkan sahaja basikal tu. Okay, gear 6. Gear itulah. Saya tak ada mountain bike. Jadi saya tak boleh nak cerita detail lah pasal gear tu. Sebab saya tak reti nak kayuh basikal. Saya boleh kayuh basikal tapi saya tak reti lah. Okay, kita tengok video. Ashraf! Tu Ashraf dah bagi link. Bukan saya mute. Saya ni okey dengar ni. Okey, jap. Yang tak dengar, tengok dekat link yang Ashraf bagi. Okey? Link yang Ashraf masuk dekat dalam chat tu. Memang kalau saya ni memang saya dengar. Tapi ada yang tak dengar tu sebab setting awak punya laptop, setting awak punya device. Okey, tu Ashraf bagi tu. Jadi boleh tengok dekat situ. Link ni juga saya dah blast dekat semua grup tahun 6. Okey, sepatutnya nanti lepas ni awak boleh je tengok. Okey, tak ada masalah. Okey. Ini tak pun kalau malas sangat cari link tak jumpa, awak pergi dekat learning pod tu, type je. Okey, learning pod type je tajuk mesej ni, ada keluarlah video ni nanti. Okey. Okey, kita sambung. ringkas jadi daripada bukan dua penggunaan yang berlainan yang berbeza. Serta contoh untuk mengurangkan daya yang diperlukan untuk si kesan graviti masa mengalihkan objek yang berat ke penggunaan yang lebih. Apa lagi contoh misalnya ringkas adalah baji
Bersatu jumpa bersama yang ada objek atau misalkan objek. Okey, itu tadi adalah contoh mesin ringkas. Daripada mesin ringkas ni, daripada mesin ringkas, kita akan bentuk satu alat yang kita panggil mesin. Oh, ada lagi. Jap, kita tengok lagi sekali. Mesin ringkas 2. Bentuk bawahnya garas ini atau berarti utamanya untuk memegang bersama atau melakukan sesuatu. Bagi mesin ringkas adalah steering dan rotator yang merupakan satu roda dan ganda. Roda dan ganda terdiri daripada roda besar dan rod yang dipanggil ganda. Roda dan ganda disambungkan bersama-sama supaya ganda boleh diputar dengan mudah dengan memutar roda. Ia yang kita boleh lihat pada bahagian adalah satu lagi contoh mesin ringkas. Ia adalah roda berputar dengan gigi sekitar pinggir dia. Apabila dua gia berada dalam hubungan, putaran satu gia akan bertukar satu lagi ke arah yang bertentangan. Tambahan pula, jika salah satu gia adalah lebih kecil daripada yang lain, yang lebih kecil akan berputar lebih cepat daripada yang lebih besar. Akhir sekali, takal. Takal adalah roda beralur sekitar ganda. Tali berputar mengikut alurnya dan boleh ditarik pada satu hujung untuk mengangkat objek ke hujung yang lain. Fungsi utama takal adalah untuk mengangkat objek berat dengan lebih mudah. Okey, itu tadi adalah contoh-contoh mesin ringkas. Ada 7 semua sekali yang awak kena ingat Okey, ni pula mesin kompleks. Okey, mesin kompleks ni adalah gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Okey, kalau dia tanya apakah maksud mesin kompleks, gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. Okey, boleh tak awak bagi kat saya contoh benda yang ada dekat dunia ni? Dia sebenarnya adalah satu mesin ringkas sahaja. Apa benda yang ada dalam dunia ni sebenarnya dia mesin ringkas je? Skru tak. Sebenarnya skru tu pun sebenarnya adalah satu mesin kompleks. Sebab apa saya kata skru tu mesin kompleks? Ujung skru tu tajam kan? Okey? Kalau tajam dia ada bagi. Bila ada bagi, lepas tu dia ada satu condong lah 2. Skru tu pun dia dah jadi mesin kompleks. Jarum tu pun mesin kompleks. Sebabnya dia ada bagi dekat ujung, lepas tu dia ada tuas sebenarnya. Tapi bila dia tanya contoh mesin ringkas, awak bolehlah bagi tadi skru, jarum. Okey. Jadi apakah contoh dapur on mic ni? Ui. Macam cerita kuntilanak saya tengok dekat iFlix semalam. Dah off. Okey. Apa contoh-contoh mesin kompleks? Okey, yang pertama sekali ni basikal. Okey, dekat dalam basikal kita ada roda dan ganda. Okey, roda dan ganda dekat mana? Ni kat depan ni, roda dan ganda. Tuas. Tuas tu bila kita ada lah, kita duduk sekali. Kalau tak ada macam ni tak adalah tuas. Okey, yang kita duduk sekali. Okey, kalau kita duduk ada tuas. Sebab kita ada daya dekat sini kita gerakkan. Okey, daya dekat mana? Tuas ni. Okey, kalau dekat basikal ni, kalau kita duduk baru ada. Ni daya dekat sini Bila kita duduk kayuh baru ada tuas. Okey, gear dekat... Ya Allah ya Tuhan. Okey, ni dekat sini ada gear. Okey. Lepas tu dia ada skru. Skru memang ada. Sebab skru ni guna untuk sambungkan komponen-komponen ataupun bahagian-bahagian dalam basikal. Okey, pemotong kuku. Ni simple je ni. Pemotong kuku ni pun mesin kompleks sebab dia ada tuas, dia ada baji. Okey. Gerudi tangan. Ni pernah tengok ni? Siapa yang tak pernah tengok gerudi tangan ni? Gerudi tangan ni apa yang ada dekat dalam bengkel tu. Gerudi tangan. Mesti ada punya. Dekat dalam bengkel RBT tu. Kalau tak pernah tengok, pagilah masuk nanti. Sekolah nanti pergi. Masuk dalam bengkel RBT tu.
Tanya cikgu yang bawa awak masuk tu. Okay? Cikgu nak tengok gerudi tangan. Saya pernah tengok benda tu ada. Okay? Kalau kat rumah saya tak adalah gerudi tangan ni. Saya pakai apa yang elektrik ni tu. Tak adalah. Susah sangat nak pakai gerudi tangan ni, lambat. Okay, mesin rumput. Mesin rumput ni jarang-jarang lah kita jumpa. Sebab kalau kat sekolah kita dia pakai yang apa? Yang sandang dekat belakang tu kan. Dia tak ada yang jenis tolak tu. Okay. Yang ini lebih laju, lebih mudah dan lebih selamat lah pada saya. Sebab dia punya blade tu dekat bawah. Kalau patah ke apa ke dia melantur-lantur dekat bawah ni je lah. Kalau kecuali dia keluar ikut belakang tu kena kaki orang yang tolak. Okay. Bahaya jugalah. Tapi lebih kurang bahaya berbanding dengan yang tangan tu. Yang pakai sandang kat belakang tu. Ada kes ya Allah. Siap bunyi alarm lagi. 10.40 baru nak bangun tidur ke? Kalau apa? Masa ada satu kes yang mesin rumput ni, nanti saya cerita sikit pasal blade dia. Sebab dia ada roda dan ganda, roda tu yang roda lah. Dia ada gear dan dia ada baji. Baji ni yang jadi masalah. Bila dia guna yang traktor tu, yang traktor yang bawa mesin rumput belakang tu, satu padang yang luas lah dekat Johor. Tiba-tiba dia punya blade mesin rumput tu patah, terpelanting kena pula dekat budak. Kena dekat budak, meninggal. Budak sekolah lah, sekolah menengah. Meninggal. Okay. Bila meninggal memang jadi masalah. Okay. Yang dah meninggal tu meninggal lah, memang dah dia punya masa dia. Tapi keselamatannya pihak sekolah kena jawab, pihak yang mesin rumput tu pun kena jawab. Okay. Sebabnya kenapa mesin rumput masa ada budak dekat padang. Memang tak boleh. Sepatutnya kalau nak mesin rumput ni selalunya dia buat hari Minggu, hari cuti. Okay, Sabtu Ahad. Tak boleh ada orang kat padang tu, bahaya. Okay. Kalau awak tengok yang mesin rumput biasa tu pun, yang pakai yang sandang dekat belakang yang dia guna untuk potong-potong rumput tepi jalan tu, itu pun bahaya. Dah berapa banyak kereta orang pecah tingkap, kemik kena batu. Okay. Bahaya juga sebab saya kalau nampak orang mesin rumput memang saya bergerak jauh sikit lah sebab saya ada kes dulu kena cermin pecah kat depan. Okay. Cik baiklah dia ganti. Bukan dia lah ganti, syarikat dia ganti. Kebetulan nasib baik bos dia ada kat situ masa tu. Kalau tak ada, bukan bos lah, supervisor dia. Kalau tak ada, terpaksa lah saya taruh plastik je dekat cermin tingkap. Okay. Okay. Kita dah nak habis dah ni. Okay. Kita tengok video. Ashraf memang bagus lah. Sebagai baji, sebuah mesin kompleks terdiri daripada dua setting. Yang itu mesin kompleks, dua mesin ringkas. Satu lagi sebuah jam roda dan ganda sebagai jenis tahan dan jam pada kelajuannya apa perlu dua mesin yang mempunyai baji sebuah pengasar pensel mempunyai soya sebagai baji bukan pada pengasar diangkut kita pusing untuk mengasar pensel sebuah basikal bukit mesin kompleks bukit membolehkan mesin berbagai jenis rumput. Jenis-jenis mesin ringkas utama adalah sebuah basikal bukit, kedua roda basikal pada ganda. Dia puas menekan pada brek pada bahagian luar roda, memperlahankan basikal bukit. Satu set gear pada roda belakang dan satu set lagi pada roda angkut si besar. Habis atas lantai. Dia menaiki turun
Giat-giat tersebut sama ada membuka kelajuan atau meningkatkan kuasa basikal. Saya dengar bunyi anjing. Okey, itu tadi mesin ringkas. Okey. Sibuklah Kahoot. Okey, seterusnya ini subtopik terakhir. Mesin yang lestari. Selalu kalau soalan kertas 2, bahagian yang 2 markah disuruh awak cipta satu mesin lestari. Okey, apa dia mesin lestari? Maksudnya lestari tu, okey, maksudnya tidak berubah-ubah. Okey, maksudnya dia kekal, tetap. Lepas tu mesin lestari, mesin yang tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan, tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar, mudah dan selamat digunakan. Itu mesin yang lestari. Contohnya sekarang ni kita ada mesin kenderaan yang bolehlah benda ni boleh merangkumi definisi mesin yang lestari. Contoh kenderaan dia, kenderaan yang menggunakan elektrik. Okay? Kenderaan kereta yang menggunakan elektrik. Okay. Itu dia tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Menguntungkan ni je yang tak. Sebab kenderaan yang menggunakan elektrik ni, kalau awak banyak duit, ya, bolehlah menguntungkan. Kereta yang sama saiz dengan Myvi, harganya mungkin 3 kali ganda, 4 kali ganda. Okay? 3 kali ganda, 4 kali ganda. Katalah Myvi tu RM50,000. Kereta yang sama, macam Nissan Leaf tu, harga dia mungkin hampir RM200,000. Okay? Nissan Leaf ke Renault apa tak tahu. Okay? Dia ada kenderaan elektrik. Itu. Kalau kat cyber tu, saya tengok ada company yang pakai, Setia Haruman. Okay, dia pakai kereta elektrik tu sebagai kereta untuk diorang bergerak lah dalam kawasan cyber tu. Okay, saya nampak itu dia datang sekolah kita pun, dia bawa kereta tu jugalah. Okay. Cikgu, kenapa kereta sekarang makin lama makin kecil? Ada je kereta besar. Janganlah beli kereta kecil. Okay, sebenarnya kereta tu, sebenarnya kalau kawasan bandar, dia gunakan untuk kereta tu, kita panggil city car. Okay, supaya kereta tu boleh bergerak dalam kawasan bandar. Sebab kita, kawasan bandar ni sesak. Okay, kita nak mengelakkan jam, mengelakkan apa. Jadi, terpaksa gunakan kereta yang saiznya lebih kecil. Tu yang ada kereta-kereta kecil tu. Okay, kereta api tu kereta api lah. Kereta terbang, mimpi je lah. Belum ada lagi. Okay, dah stop program chat tu. Okay, kepentingan penciptaan mesin. Yang ini kalau awak boleh bagi secara logik akal awak, boleh, ataupun awak boleh je guna apa yang saya dah senaraikan kat sini. Ada 5 semua sekali. Yang penting sekali, membantu, mempercepatkan dan memudahkan kerja. Okay, okay. Lepas tu meningkatkan produktivitas. Ada lagi yang umat. Okay, meningkatkan produktiviti pengeluaran ataupun ni komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat walaupun jarak yang jauh. Okay, walaupun kita ni tak bersua muka, kita boleh tengoklah, bolehlah kita buat kelas. Okay, kita boleh buat kelas guna Meet, ada yang buat kelas guna Zoom. Okay, ada yang buat kelas guna Team. Okay, ada banyak. Okay, sebenarnya boleh je saya nak masukkan awak dalam Microsoft Team. Tapi sebab yang ada link, ada ID KPM tu kita boleh buat dalam team. Tapi ada sedikit masalah, saya tak boleh open pada orang yang tak ada ID. Okay, orang yang tak ada ID. Macam ni saya boleh bagi je. Asalkan awak ada ID Google tu boleh je masuk. Okay. Dia terlihat jam tangan dan menyedari lewat ke terdekat dan menaiki pas ke sekolah. Baik, mereka sempat menahan pas. Mesin seperti pas jadikan. Dah, dalam kes ini, dia Stop check. Lepas beberapa pas itu, dia menjalan dan berhenti jalan. Dia pas telah rosak dan tidak akan ke mana-mana. Kesihan Michael dan Jack akan terlibat ke sekolah. Apa mesin boleh meningkatkan kualiti? Penting untuk memastikan bahawa mesin yang kita cipta adalah lestari yang bermaksud sayai dan tahan lama. Apa yang membuatkan sesuatu mesin itu lestari? Sebuah mesin yang lestari tidak mudah rosak, menyediakan manfaat ekonomi, membuatkan kerja lebih mudah, selamat untuk digunakan dan tidak menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar. Ciptaan mesin adalah penting dalam pelbagai bidang, masuk
masyarakat dan kehidupan seharian. Dalam bidang pertanian, membajak ladang dan menuai tanaman secara manual pada masa dahulu. Ini penggunaan mesin membolehkan petani melaksanakan tugas ini dengan lebih cepat dan mudah. Dalam pengangkutan, haiwan digunakan untuk membantu kita mengangkut barang dan bergerak pada masa dahulu. Hari ini, penggunaan pengangkutan moden memungkinkan pengangkutan barang dan perjalanan lebih selamat dan lebih cepat. Mesin juga penting dalam pelbagai industri seperti pengerudian minyak, perlombongan, perhutanan dan pembuatan kerana mesin membuatkan kerja lebih cekap dan juga meningkatkan pengeluaran serta kualiti barang. Akhir sekali, mesin membuatkan kehidupan seharian kita lebih selesa dan meningkatkan kualiti hidup kita. Sebagai contoh, dengan menggunakan pembesar vacuum dan bukannya menyapu dengan penyapu dan menggunakan kipas elektrik dan bukannya mengipas dengan tangan. Okey, itu saja untuk tajuk mesin, tajuk terakhir. Okey, dah habis dah semua tajuk. Okey, diorang ni ngada-ngada. Ada yang dah orang share link tu puluh-puluh kali copy paste buat apa. Okey. Sikit tekak. Okey, lagi satu. Ni ada lagi ni. Yang untuk 6C dan 6E, okey, nota awak boleh salin nanti yang saya bubuh juga dalam GC nanti dan latihan. Nota-nota yang sebelum ni ramai lagi yang tak buat dalam GC tu Google Classroom 6C dan 6E. Okey, tolong siapkan. Lepas tu nanti jangan bising pula bila markah PBD awak tak ada. Ni lah markah PBD awak. Okey. Okey. Yang kelas lain boleh tengok dekat yang apa tadi yang saya bagi tadi dekat saya punya Google Site tu. Awak boleh tengok dekat situ. Nota pun saya dah sediakan dekat situ. Cuma video tak ada. Video awak cari dekat link tu. Okay. Link yang Ashraf bagi. Okay. Sekarang boleh masuk quizzes lah. Hari ni kita tak payah Kahoot. Kita pergi kat quizzes. Okay. Saya bagi awak masa beberapa minit untuk masuk kat quizzes sekarang. Okay. Stop lah chat. Panjang gila. Okay, sebelum tu saya nak semua on video dulu kejap. Sebelum kita mula, on video. Saya nak tengok ada berapa orang kat sini yang ada video. On video semua. Okay, chat tutup. Chat tutup. Chat tutup. Dah. Yang tak boleh tak payahlah on. Yang boleh je lah on. Okay. Siapa yang tu? Lah, Syawal ni orang kata tak payah. Yang tak ada tu tak payah. Ni dah tinggal ni. Tadi ada 130 tu tengok. Okay. Janganlah buka. Jangan chat. Off. Ya Allah si Imran ni. Off. Saya tak tengok pun ni. Ada lagi bawah-bawah tak masuk ni. Okay. Okay. Dah boleh off.
Ada yang masuk balik? Cikgu, apa yang kena buat nota untuk 6G? Nota yang kita belajar hari ni. Okay, nota yang kita dah belajar ni. Okay, ambil link ni. Okay, ni dia punya kod. Okay, dapat? Weh, nama betul lah. Tak apa-apa benda lah nama kau ni. Dah, ada lagi. 91, 92, 3, 4. Okay, dah ada lagi, cepat. Okay. 7. Okay, dah. Tak ada dah. Siapa lagi ada? Okay, saya bagi masa 10 saat. Siapa lagi yang nak masuk? Ada lagi? Oh, ada lagi. Ada lagi. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Akari, cepatlah. Oh, ada lagi. Okay, dah. Kita mula sekarang. Saya tak nampak dah Saya dah tutup site tu. Saya tak nampak dekat meet awak. Okay, is lapar tak dinner? Is lapar tak dinner leading? WJ ni siapa? Okay, jangan lupa awak guna power up ke double ke. Awak punya token tu boleh gunakan. Okay. Tak ada yang betul semua apa ni.
Okay. Oh. Okey, ada yang dah habis. Imran dah habis. Amras pun dah habis. Kisha dah habis jawab. Okey. Okey. Itu yang atas-atas ni lah. Azri ada lagi 2 soalan. Ashraf, Yusuf Hamzah. Okey, cepat. Saya bagi masa 1 minit saja lagi untuk habiskan semua soalan. 1 minit saja lagi. Cepat.
Okey, 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cepat. Oh, ada lagi. Siapa lagi tak habis ni? Cepat. Dah awal tak habis lagi. Okey, saya stop kan. Okey. Oi, dah cukup. Okey. Dah. Kita tengok. Lantar kau lambat. Okey. Okey, kita tengok top Yusof Hamzah, Ashraf dengan Azri. Okey. Itu dia punya pemenang hari ni. Tapi kita tengok pula markah awak dapat berapa. Okey. Tengok. Azri 91, Ashraf 86. Okey. Yusof Hamzah 82, Akari pun 82. Okey, tengok ini markah awak yang hujung tu. Okey. Jadi bila awak soalan nombor 2 tu susah Okey, bila awak dapat markah ni awak tahulah setakat mana kefahaman awak untuk tajuk ini. Okey. Okey, insyaAllah jangan lupa kita punya janji temu. Dah lah tu Akari, berapa kali lah kau ni bagi link. Okey. Ada lagi, awak pergi je dekat mana-mana, Kahoot ke, awak boleh register Cikgu ke-30. Okey, hari Jumaat ni jangan lupa pukul 10 pagi. Okey, tak ada saya tak ajar dah, kita buat test saja. Okey, kita buat test saja. Minggu depan saya punya cadangan, yang pertama sekali saya akan buat kelas untuk cara menjawab kertas 2 lah. Saya akan bagi latihan dan awak akan jawab live macam ni. Okay, live. Okay, esok tak ada. Esok tahun 5. Esok tahun 5. Saya punya kelas tahun 5. Awak nak masuk tahun 5, join lah esok tahun 5. Kalau nak masuk lah tahun 5. Besok topik tahun 5. Saya buat topik tahun 5 untuk kelas tahun 5. Tapi kalau awak nak join, join je lah. Okay, boleh je, tak ada masalah. Okay, hari Jumaat awak punya test. Nanti petang saya bagi CJ lah pada yang lulus. Minggu depan tengok dulu macam mana. Kalau boleh saya open untuk semua, saya akan open untuk semua lah. Kalau tak, saya terpaksa buat untuk kelas saya dulu. Okay. Okay. Cikgu esok kelas sama je. Pukul 10. Tajuk dia nanti saya set bahan dulu. Okay. Lepas tu pukul 10 sampai pukul 11 sejam je esok. Okay. Tajuk tahun 5. Kalau nak buat ulang kaji untuk tahun 5, kod kelas sama. Kod kelas sama je. Untuk saya punya kelas sama. Saya tak tukar. Sebab saya punya link ni saya dah lock sebelum dia upgrade, dia tukar hari tu. Okay, tu je. Dia punya link kelas sama. Link kelas yang sama untuk esok. Pukul 10 tapi masuk awal lah. Kalau boleh pukul 10 tu saya tak nak terima dah. Cuma Google Meet ni saya tak boleh nak block orang masuk selepas pukul 10. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Siapa nak masuk esok, kita boleh jumpa esok. Kalau bolehlah saya kena reject satu-satu. Saya tak boleh reject semua. Okey. Kecuali kalau saya set dia punya ID. Okey, saya kena reject satu-satu. Okey, host saja yang boleh admin, host saja yang boleh reject. Tu masalah dia. Okey. Besok kita jumpa pukul 10 kalau nak masuk kelas tahun 5. Okey, kalau tu hari Jumaat kita jumpa lagi. Yang tak ada masuk esok, jumpa hari Jumaat. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.